Bertemu kembali di Wanita hari ini dan hari ini yang kami akan bawakan kepada anda tentang bagaimana untuk kita selamatkan barang-barang yang rosak akibat banjir ataupun tak rosak, barang-barang yang ditenggelami air ataupun lumpur akibat banjir ni yang boleh diselamatkan. Baik, tapi bercerita tentang banjir ni juga kita tak nak ketinggalan untuk berkongsikan ataupun bersama dengan seorang individu ini yang menjadi sukarelawan yang dikala pasca banjir ni ramai yang memerlukan khidmat untuk membersihkan rumah-rumah mereka dan ini adalah salah seorang individu yang banyak membantu mereka yang menjadi mangsa banjir. Kita bersama dengan Faiz Qayyum yang kini berada di Sepenyih. Assalamualaikum Faiz. Hai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sebab sudi jemput saya. Okey Faiz, kita nak berkongsi ceritalah kalau difahamkan Faiz banyak membantu mereka membersihkan rumah-rumah yang dilanda banjir ni Faiz. Boleh kongsikan pengalaman Faiz sendiri? Silakan. Kita dah start misi ni 2 minggu lepas. Kita bermula sewaktu surutnya air dekat Bukit Lancung dan Seri Muda. Kita memang nampak pada first day banjir surut tu dah nampak memang macam dekat Bukit Lancung kan. Rumah yang berlumpur. Lepas tu keadaan yang diorang tak tahu nak buat apa. Sebab diorang dah 20 tahun hidup di sana tapi tak pernah banjir. Jadi tak jangka lah tiba-tiba banjir berlaku ya? So harap diorang. Okey. Dan saya difahamkan dekat Bukit Lancung tu air naik sangat cepat. Dalam setengah jam dah paras lutut. Betul tu sebenarnya yang kita rasa macam. Dan bila kita tengok banyak NGO ataupun banyak badan-badan agensi yang buat bantuan makanan, kita lihat kenapa tidak kita hulurkan tenaga kita untuk bantu mereka. Ya. Betul. Kan macam ada satu kisah tu dekat satu rumah dekat Bukit Lancung tu. Orang tu berdua, suami isteri, dua orang dekat satu rumah. Dua dekat satu rumah tu kadang-kadang macam termenung, tak tahu nak mula yang mana. Pasangan suami isteri ya Faiz? Suami isteri. Okey. So benda tu kadang-kadang kita macam alah, tak apalah kita tolong sebab kita rasa kita ada tenaga, kita ada masa, kita gunakan untuk bantu mereka. Betul. Okey, dan apa cara bantuan yang Faiz lakukan sejurus sampai di lokasi banjir tu Faiz? Kita buat pembersihan lah. Kita mengangkut barang keluar, kita cuci rumah, kita gosok santal lumpur and so on. Memang kita buat itulah setakat ni. Okey, tapi bila tengok Faiz ni kan, kalau kita tengok seperti mana Faiz maklumkan tadi, banyak badan-badan NGO dan sebagainya. Kalau Faiz ni bergerak bagaimana? Sebagai individu ataupun join kumpulan yang dikumpulkan ataupun bersama dengan NGO? Saya bergerak atas nama kawan-kawan. Macam mana tu? Macam mana cari kawan-kawan tu? Sebenarnya idea ni diilhamkan oleh Kak Lin Arifin daripada Zayed FM. Dia start idea dulu. Dia cakap, Faiz, rumah kawan Kak kena banjir. So cakap saya, okey Bu, kita gerak. Tanpa dana pun kita gerak je. So lepas tu kita buat dekat social media. Kita post dekat social media siapa nak jadi volunteer, siapa nak ikut kita kan. Dan the best part adalah kat sini kita tahu siapa kawan-kawan kita sebenarnya support kita. Sebab daripada jauh ada kawan daripada Penang datang, ada kawan daripada Johor datang, support, bantu. So itu yang menarik lah, Ya. Okey Faiz, bila kita tengok video ataupun gambar-gambar tadi, kita tengok barang-barang kebanyakannya memang berlumpur, memang dah ditenggelami air kan. Jadi macam mana pengendalian barang-barang tu yang dibuang, yang disimpan macam mana Faiz? Biasa kita tanyalah tuan rumah nak buang ke nak simpan. Sebab ada satu kes tu kat satu rumah ni, suami dia fotografer tau. So hantaran wife dia dekat suami adalah kamera. Oh lama, ya ke? Okey. Dan kamera itu tenggelam. Allah. Jadi so, tanya, tanya nak buang ke tak? Satu value kan? So cakap saya, simpan aku tak ada guna sebab dia kenangan. Dia ingat macam washing machine whatsoever, kita macam cakap dia taklah cuci dulu, kalau boleh pakai, tak pakai saya orang repair. Baik. Sebab dia banjir lumpur kan, lumpur masuk dalam semua. Ada hantaran tu Okey. Farin. Baik Faiz, kalau boleh dikongsikan juga sebenarnya kan sepanjang membuat kerja usaha-usaha murni ini, apa sebenarnya cabaran terbesar Faiz bersama dengan kawan-kawan? First thing first, of course lah, dana lah. Sebab kami bergerak tanpa dana. Kami pakai duit sendiri. Memang ada beberapa kawan-kawan juga lain yang hulur sikit duit. Dan saya rasa cabaran yang kedua terbesar adalah bila sampai tempat tu tak ada air dan tak ada elektrik. Jadi apa yang boleh dibantu dalam keadaan macam tu?
tak ada air hujan. Air hujan. Dan bantu apa yang termampu dan terdaya. Betul. Sebab Dan kita tak nak tambah masalah. Kita Ya. nak mudahkan urusan orang kan. Okey Faiz, kita nak dengarkanlah harapan dan juga nasihat Faiz untuk menggalakkan lebih ramai lagi untuk membantu mangsa banjir ini, sebab sepatutnya dibantu dalam jangka masa yang panjang kan, terutamanya pasca banjir Faiz. So macam first saya terima kasih kat kawan saya lah daripada anak muda relawan, terima kasih kawan-kawan daripada sosial media yang sudi bantu. Dan kepada yang lain juga, kita tak perlu pun ramai. Tapi apa yang kita ada kita buat, apa yang kita ada kita bagi. Sebab Betul. saya teringat kisah burung Hud ke burung apa yang dekat zaman Nabi Ibrahim, yang dia hanya ulang-alik hantar air untuk padamkan api. Tapi orang macam gelakkan dia tau, macam kenapa saya tak kata padam pun, tapi sukanya dia kata sukanya aku buat sesuatu. Buat Untuk sesuatu, segenap dan Nabi kalau Ibrahim. kita berkumpulan, ia menjadikan satu yang benar-benar bermakna. Betul ya Faiz? Baik, terima kasih kita nak ucapkan sekali lagi kepada Faiz kerana bersama dengan kita berkongsi kisah dan usaha murni anda. Terima kasih sekali lagi Faiz. Assalamualaikum, jaga diri. Okey, betul. Kalau tadi yang dikongsikan oleh Faiz tadi tentang pengalaman tuan rumah yang dalam banjir dan sebagainya, barang nak simpan, sayang, boleh betulkan ke tidak, itu satu yang menjadi persoalan. Dan itu yang kami nak kongsikan kepada anda hari ini. Mungkin barang-barang di rumah anda banyak yang boleh diselamatkan, dan bersama tetamu-tetamu kita Hawa hari ini. Ya, hari ini kita bersama dengan Tuan Muhammad Sazilah Muhammad Saad, iaitu Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Penyelaras Bantuan Pasca Banjir Giat Mara. Dan yang akan bersama dengan saya sebentar saja lagi juga adalah Encik Hafizuddin Muhammad Sani, tenaga pengajar Giat Mara Wangsa Maju. Baik, apa khabar Cik Hafizuddin? Alhamdulillah. Okey, hari ini serba sedikit ni, depan tu ada macam-macam. Kita nak buat apa ni agaknya ni? Hari ini kita nak bagi tips pada pengguna yang mana perkakasan elektrik di rumah dia yang terkesan akibat banjir. Baik, terima Okey, terima kasih kedua-duanya kerana bersama kita hari ini. Tapi sebelum kita bersama dengan mereka, kita lihat dulu laporan yang kami ingin kongsikan ini. Saksikan. Musibah banjir yang melanda negara di beberapa negeri jelas telah memberi kesan yang amat mendalam buat semua mangsa-mangsa yang terlibat. Bukan sahaja nyawa yang tidak ternilai tergadai akibat bencana alam yang berlaku, namun peristiwa banjir ini juga turut menyebabkan kerugian besar buat semua penduduk yang terlibat. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Peristiwa ini dikatakan antara yang terburuk melanda negara, sekaligus telah menyebabkan mangsa-mangsa kehilangan tempat berteduh dan mengalami kerosakan harta benda. Jelas dilihat rata-rata perkongsian di media sosial, ramai yang membuang barangan elektrik begitu sahaja tanpa diperiksa terlebih dahulu dan tidak peka bahawa ianya masih boleh diselamatkan. Sejurus dengan itu, pelbagai inisiatif telah mula dikembangkan dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini. Contohnya dengan menawarkan perkhidmatan membaik pulih barangan elektrik secara percuma serta membantu dalam membuat pemeriksaan sistem pendawaian elektrik. Ada juga yang membantu dengan berkongsi ilmu dan tips tentang apa yang perlu dilakukan sebelum menghidupkan semula barangan elektrik yang ditenggelami air. Selain itu, ada juga yang bersikap ringan tulang dalam membantu membaiki kerosakan motor dan kenderaan yang dilakukan tanpa sebarang bayaran. Bantuan yang dihulurkan sedikit sebanyak ternyata dapat meringankan beban yang dipikul oleh mangsa-mangsa banjir. Justru persoalannya, apakah tindakan utama yang harus dilakukan sebelum menghidupkan kembali barangan elektrik yang terendam akibat banjir? Adakah benar barangan elektrik seperti mesin basuh, televisyen dan sebagainya masih boleh berfungsi seperti biasa? Itu dia laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Tasha. Dan itu dia persoalannya, macam mana untuk kita selamatkan barang-barang yang terkesan disebabkan banjir. Itu yang akan kita bawakan kepada anda di WHI hari ini. Okey, seperti yang sudah diperkenalkan tadi, kita bersama dengan Tuan Sazilan. Okey, Tuan, kita nak tahu dulu bila saatnya Tuan dan juga pelajar-pelajar dan juga tenaga kerja mula untuk menyantuni mereka mangsa banjir ni, Tuan? Okey. Terima kasih, Awak. Okay, sebelum saya pergi lebih lanjut kepada aktiviti yang kita laksanakan, suka saya nak ceritakan sedikit tentang Giat Mara. Sebenarnya Giat Mara ni adalah ditubuhkan sebagai salah satu daripada pusat latihan kemahiran di negara kita ni.
dan pusat giat terdapat di seluruh kawasan parlimen. Okey, baik. Untuk sehingga sekarang ni kita ada 231 pusat giat MARA operasi sebagai anak syarikat MARA di bawah Kementerian Pengurusan Lubana. Okey, baik. Tuan, tentang pengurusan pasca banjir ini pula bagaimana? Bilanya bermula? Okey. Sebenarnya pasca banjir ni untuk kalau musim yang baru saja, yang kita yang baru saja, tim kita ni sebenarnya dalam keadaan siap sedia. Dan bukan tubuhnya tim ini dalam keadaan banjir ini, tapi sebelum-sebelum ini pun memang tim di Giat Mara ni dia dah ada satu pasukan. Siap sedia bila berlaku bencana, tak semestinya banjir lah. Kalau ada ribut, kadang-kadang di pusat giat yang tertentu dia ada di kawasan pedalaman, ada datang bencana dalam bentuk ribut. Jadi kita bantu dalam bentuk ribut. Jadi yang sekarang ni kita bercakap tentang banjir yang baru ini berlaku kan. Jadi sebaik saja kita katakan keadaan surut. Barulah kita boleh masuk. Betul. Dalam kalau keadaan air sedang naik sampai ke bumbung, memang tak dibenarkan. Itu membahaya daripada segi SOP. Jadi selalunya tim Giat Mara ni kita akan masuk selepas saja banjir surut. Okey. Maksudnya Tuan sudah bersedia dari segi skill dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya antara skill yang diperlukan oleh sukarelawan khususnya untuk bantu mangsa-mangsa banjir ini? Sebab biasanya bantuan yang diberikan bagi makanan, bagi barang kan. Jadi selain daripada itu untuk bersihkan barang-barang contohnya Tuan? Okey, bagi pihak tim di Giat Mara ni, kami lebih fokus kepada bantuan yang melibatkan benda-benda yang memerlukan asas kemahiran. Yang perlu mempunyai asas kemahiran untuk mengendalikan bantuan tersebut. Contohnya, barang perkakasan elektrik. Sebelum kita pegang benda tu, kalau kita nak membantu secara sukarela pun, kita kena backup pendiri kita mempunyai knowledge, at least sedikit, asas untuk mengendalikan perkakasan elektrik. Kita tahu macam mana keselamatan sebelum kita memegang peralatan elektrik. Sebab dia keselamatan juga. Ya, itu kena tahu. Kan? Itu kena tahu. Begitu juga dengan pendawaian dalam rumah. Kita kena tahu macam mana langkah keselamatan yang perlu diambil dahulu sebelum kita memegang sesuatu objek yang melibatkan aliran elektrik tadi. Okey Tuan. Jadi apa langkah keselamatan yang pertama sekali sebelum kita nak pergi ke sana dengan Fahin? Okey, kalau melibatkan perkakasan elektrik, yang penting sekali kita kena pastikan bahawa tiada aliran elektrik mengalir dalam objek tersebut. Itu juga dalam rumah pun tentukan bahawa switch telah kita off-kan atau matikan. Baru kita boleh membuat pembaikan. Itu langkah keselamatan yang penting. Okey, baiklah, terima kasih Tuan. Itu tip yang pertama. Kita nak sambung dengan Cik Hafizuddin di sana bersama Fahrin. Silakan. Baik, terima kasih Hawa. Saya sekarang bersama dengan Cik Hafizuddin. Cik Hafiz, sebenarnya saya nak kongsi dengan penonton tadi. Okey, orang kata barang yang lepas jangan dikenang, barang lama jangan dibuang. Ini dia. Okey. Ini saya difahamkan oleh Cik Hafiz sebenarnya yang ada di hadapan kita ini adalah barang-barang yang sememangnya kita ambil daripada banjir tempoh hari. Okey. Baik. So hari ini kita nak mulakan dengan apa ataupun kongsikan juga tips-tips kepada mereka tentang selamatkan barang-barang ni. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Jadi sekarang ni apabila kita pulang ke rumah selepas banjir surut, benda yang pertama sekali kita buat, pastikan di rumah kita tu supply dalam keadaan off. Jadi apabila kita tengok perkakas-perkakas elektrik kita semua dah terkesan akibat banjir, tips dia kumpulkan dulu barang-barang perkakas elektrik kita di satu tempat dulu. Jangan di-on-kan dulu. Itu paling orang kata paling pantang dia lah. Maksudnya kita kena kumpulkan satu tempat. Okey. Kenal pasti dulu, buat kaedah penglihatan, kaedah visual, tengok balik. Sebab kebanyakan barang-barang elektrik ni dibuat daripada besi dan juga plastik lah. Jadi bila terkesan akibat banjir ni tak hancur lah. Okey. So kita tengok balik, kumpul balik. Mana yang dia punya fizikal dalam keadaan baik. Jangan on kan. Kumpulkan satu tempat. Okey. Yang pertama sekali, buka cover. Okey, sebagai contoh, mari kita buat ni. Okey. Masak nasi ni. Di depan saya ni ada rice cooker masak nasi. Contohnya lah, barang ni memang kita jumpa di kawasan tempat banjir. Okey. Dah berguling-guling dah dalam bilik tu. Memang penuh lah sebelum ni kita dapat. Ini mesti dulu dia tergapung-gapung ni kan. Ikut daripada empunyanya, dia kata dah tak nak sebab dia sendiri lihat bagaimana dia punya rice cooker tenggelam tadi. Okey. Ya sekarang ni, apa yang perlu tuan-tuan buat adalah... Okey, yang pertama maknanya kita bersihkan dulu, tengok dia dah kering kan. Okey. Gunakan air ataupun kalau ada water jet lagi baguslah. Tembak, buang dia punya lumpur tadi. Sebab di setiap bahagian-bahagian ni, dia ada contact point di setiap satu ni. Sekiranya kita tak bersihkan lumpur tadi, takut antara A dan B sebagai contoh, dia bersentuhan, tak dapat mengalihkan arus dan tak dapat berfungsi rosak lah. Nanti.
Jadi sekarang ni kita bersihkan. Memang sebelum ni peralatan ni memang dah terendam dalam air pun. Dalam banjir pun. Ya. Jadi sekarang ni gunakan air, gunakan sabun, bersihkan dulu. Okey, mari kita buka ni Cik Hafiz. Kita buka. Dia sebenarnya bukan apa tau. Ini sebenarnya persoalannya. Kadang-kadang kita ada water jet dan sebagainya nak cuci. Kita tertanya-tanya, boleh ke kita spray dengan water jet dan sebagainya benda-benda ni? Boleh. Bermakna boleh. Pastikan lumpur tak ada dan kemudian ini adalah proses yang seterusnya. Memang nak kena bersihkan dulu. Sebab kita nak mengelakkan lumpur tadi tu. Pantang dia basah-basah tu jangan di-on-kan. Maknanya dapat perkakas elektrik tadi, kumpulkan dulu satu tempat. Okey. Baik. Sebagai contoh. Okey. Kita buka bahagian belakang. Dia akan jumpa dalam bahagian dalam Kita ni. tunjukkan pada penonton. Ya. Cik Hafiz. Ini adalah barang-barang bahagian dia punya Okey, saya pegangkan. bahagian elektronik dalam ni lah. Okey. Jadi sekarang ni, dia setiap bahagian-bahagian ni, dia ada thermofuse dan dia ada magnetik semula dalam ni kan. Apa yang perlu kita buat, tembak juga. Oh, dengan air tadi. anda buka ni tembak lagi dengan air? Tembak lagi. Sebab benda ni memang dah terendam dengan air pun. Cuma kita nak selamatkan dia. Semua barang elektrik sebenarnya boleh dibaiki selepas banjir. Cuma peluang tadi, chance tadi tu. Okey. Jadi daripada kita buang, apalah salahnya kalau kata kita usaha untuk baiki dulu. Kalau dah tak boleh, barulah kita baik repair ataupun kita buang lah. Okey, jadi yang saya dipahamkan bagi mereka yang menonton ni, tak kira alat elektrik apa pun, maknanya pastikan tak ada lumpur, tak ada lumpur, apa, tak ada bersih. kotoran. Ya. Dah tengok tak ada apa yang putus dan sebagainya, tunggu kering, dikeringkan. Okey. Macam nak Sekarang keringkan macam tu. ni. Okey. Apabila kita dah bersihkan, semua pastikan kalau kata ada yang tertanggal sebab hentakan yang kuat ke apa Baik. kan dengan arus tadi, pastikan sambung dalam keadaan baik. Kita gunakan hand blower. Nak saya tunjukkan ke? Boleh, silakan. Boleh. Sama ada kita gunakan hand blower ni tadi Okey. untuk kita buang air-air tadi yang tertinggal dalam bahagian ni tadi. Okey, ini sebagai contoh dia. Sebagai contoh. Okey, baik. Teruskan je Cik Hafiz. Teruskan. Tak apa. Selepas gunakan hand blower, sementara kita nak mengeringkan atau menunjukkan kepada mereka bagaimana kita nak keringkan ni, banyak lagi yang kami nak kongsikan. Jadi pastikan anda penonton wanita hari ini terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika.